Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aizam binti Berio, matrix nombor 252518. Mewakili kumpulan saya akan membuat pembentangan tugasan kumpulan pada hari ini. Kumpulan kami terdiri daripada saya sendiri, Nur Aizam binti Berio, matrix nombor 252518. Ahmad Azri bin Azman, matrix nombor 252159. Nur Haslina binti Osman, 252333. Adisha Nadia binti Din, matrix nombor 252750, dan Nur Salaha binti Saad, matrix nombor 258791. Kumpulan kami pada hari ini bertajuk Pembandingan Pentadbiran Negara Thailand dan Indonesia. Pengenalan. Pentadbiran boleh definisi sebagai pelaksanaan tugas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Hal ini membolehkan sesebuah negara yang mempunyai pentadbiran tersendiri adalah tujuan untuk mencapai kesejahteraan rakyat, kestabilan politik dan keberhasilan ekonomi yang tinggi. Daimok berpendapat bahawa pentadbiran awam adalah satu operasi pengeluaran perkhidmatan dan barang bagi memenuhi keperluan rakyat. Pandangan Woodrow, Daimok dan Daimok adalah langkah kerajaan bagi mencapai matlamat untuk menyediakan perkhidmatan bagi memenuhi kehendak rakyat. Istilah pentadbiran awam jelas menerangkan proses sesebuah badan pentadbiran negara berlandaskan peraturan dan dasar yang dicipta oleh kerajaan bagi sesebuah negara. Tugasan ini menerangkan berkenaan pentadbiran dua buah negara iaitu Thailand dan Indonesia dari segi bentuk sosioekonomi, latar belakang pelaksanaan pentadbiran dan juga perbandingan dari segi pelaksanaan pentadbiran kedua-dua buah negara. Assalamualaikum kepada Puan Syamilah. Saya 252159 Ahmad Azri bin Azman. Di sini saya ingin menerangkan tentang sedikit profil negara Thailand. Negara Thailand pada awalnya dikenali dengan panggilan Siam. Nama Siam digunakan bagi menyatukan beberapa kerajaan besar yang pernah memerintah di seluruh negara Thailand pada ketika itu. Iaitu yang pertama Kerajaan Lana yang terletaknya di utara Thailand, Kerajaan Sukhothai dan Ayutthaya di kawasan pertengahan Siam, dan last kali adalah Kerajaan Melaya di kawasan selatan Thailand. Negara Thailand ni adalah negara Thailand atau Siam adalah sebuah negara yang tidak pernah dijajah oleh mana-mana kuasa Eropah. Tapi negara Thailand ni lah yang memberikan laluan kepada pihak Jepun untuk mendarat bagi menjajah Persekutuan Tanah Melayu pada masa dahulu. Kedudukan negara ini terletaknya di kawasan kejiranan negara Malaysia, Laos dan Kemboja. Thailand telah diperintah oleh 10 generasi Rama dari Raja Rama 1 sehingga ke 10. Jadi pada tahun 1939, nama panggilan Siam telah berubah kepada Thailand iaitu bermaksud tanah bebas. Perubahan ini telah dilakukan oleh Raja Thai atau Raja Rama yang keempat yang sedang memerintah semasa dinasti Chakri. Pada abad ke-12, sistem pemerintahan negara Thailand yang pertama adalah Subornaya Satiraj yang bermaksud sistem monarki mutlak atau dikenali sebagai sistem raja mutlak. Jadi saya ingin terangkan sistem raja mutlak ni semua sedia umum tahu di mana sistem dan konsep pemerintahan ini meletakkan kuasa mutlak terhadap raja yang memerintah pada ketika itu. Jadi sistem pemerintahan sekarang telah berubah iaitu apabila berlakunya revolusi 1932 oleh Parti Rakyat iaitu Kana Rasadon yang telah mendesak Raja Rama yang ketujuh yang memerintah pada waktu itu iaitu Raja Prajaripok agar membentuk perlembagaan. Maka pada 27 Jun 1932 perlembagaan telah dibentuk. Raja berperanan dalam pelbagai hak kedaulatan termasuklah di dalam badan legislatif, eksekutif dan kehakiman. Jadi keistimewaan raja di sini, raja tidak boleh dihukum dan dianggap suci dan bebas dari sebarang hukuman.
Seperti yang anda lihat di carta ini adalah menunjukkan tentang perlembagaan negara Thailand. Jadi ingin saya jelaskan, terdapat beberapa komponen penting dalam perlembagaan Thailand, iaitu satu, badan eksekutif yang mana ianya dipimpin oleh Perdana Menteri bagi mentadbir kerajaan. Fungsi utama badan eksekutif ini adalah menggubal dasar kerajaan dan membuat keputusan bagi kepentingan negara Thailand. Badan eksekutif ini berperanan sama seperti pentadbiran di negara kita, negara Malaysia. Kedua adalah badan legislatif atau nama lainnya adalah badan perundangan. Ianya merupakan komponen kedua di dalam sistem raja berperlembagaan di Thailand. Badan legislatif iaitu Parlimen Thailand sendiri, iaitu sebagai satu badan yang berperanan sebagai sebuah badan perundangan. Parlimen atau sistem perundangan Thailand ini terdiri daripada dua buah dewan, iaitu Majlis Nasional, juga dikenali sebagai Rana Sabha, di mana ianya terbagi pada dua dewan. Dan fungsi kedua-dua dewan ini adalah untuk menggubal undang-undang negara Thailand. Dan komponen yang terakhir dalam perlembagaan negara Thailand adalah Badan Kehakiman. Bagi sosioekonomi negara Thailand, aktiviti ekspor adalah penyumbang utama kepada ekonomi negara Thailand, sebanyak 9.4% peningkatan ekonomi hasil daripada sektor perkilangan. Jadi hal ini adalah menyebabkan negara Thailand menjadi negara kedua tertinggi ekonomi di Asia Tenggara. Selain itu, sektor perkilangan juga merupakan salah satu penyumbang pada peningkatan ekonomi Thailand. Sebagai contoh, produk tradisional yang dihasilkan Thailand akan diekspor pada beberapa buah negara utama seperti Amerika Utara dan Jepun. Kaedah ini berjaya memperbaiki pertumbuhan ekonomi kepada Thailand pada tahun 2002 dengan catatan kenaikan sebanyak 5.8%. Selain itu, negara Thailand juga merupakan negara utama yang menjadi pengeksport utama beras. Ini adalah kerana beras atau padi menjadi sumber utama dan sumber yang besar di negara Thailand. Dia juga termasuklah hasil-hasil pertanian yang lain seperti bijian, ubi kayu, gula dan getah. Ekonomi Thailand juga berlaku kenaikan atas sumbangan daripada sektor pelancongan. Pada tahun 2002, Thailand mencatat kehadiran pelancong sebanyak 10.9 juta orang berbanding pada tahun 2001, di mana keadaan ini menunjukkan peningkatan sebanyak 7.3%. Saya Edisha Nadia binti Din, matrik nombor 252750. Saya akan membicarakan berkenaan sejarah, konsep pemerintah dan sosioekonomi bagi negara Indonesia. Sejarah Indonesia. Sejarah Indonesia bermula pada abad ke-7. Indonesia melalui beberapa buah pemerintahan, iaitu Kerajaan Majapahit, Sriwijaya, Sailendra dan Mataram. Indonesia merupakan kawasan tumpuan dan perdagangan antarabangsa, terutama pedagang dari Arab dan India. Indonesia telah dijajah oleh Belanda pada abad ke-16 atas faktor perdagangan bahan rempah, sehingga digelar sebagai Hindia Timur Belanda. Manakala dari segi konsep pemerintahan pula, Indonesia mengamalkan konsep republik, dan keunikan negara ini adalah ianya mengamalkan sistem demokrasi. Sebagaimana yang kita sedia maklum, sistem demokrasi merupakan satu sistem di mana pemerintahan yang berasaskan kepada suara rakyat, dan ianya melibatkan proses pemilihan pemimpin melalui undian. Pembuatan keputusan dan perjalanan sesebuah negara juga bergantung kepada persetujuan ramai. Presiden adalah satu individu yang mengetuai pemerintahan negara, di mana pelantikan adalah hasil daripada sokongan parti politik yang mendapat majoriti tertinggi. Sistem presiden yang diamalkan di Indonesia menyatakan bahawa kekuasaan eksekutif adalah bergantung kepada keputusan pilihan raya umum dan terpisah daripada kekuasaan legislatif.
Prinsip pemerintahan adalah berdasarkan autonomi wilayah yang luas seperti Aceh. Pemerintahan pusat merupakan kuasa pemerintahan yang tertinggi di mana ia mentadbir kepada 34 wilayah di negara Indonesia. Dari segi sosioekonomi pula, gas asli serta minyak mentah adalah merupakan produk ekspor utama bagi negara Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi pembekal utama dunia bagi menghasilkan produk seperti minyak sawit, getah, kopi dan koko. Ia juga menghasilkan komoditi lain seperti tembakau, gula, teh dan rempah ratus, dan produk ini adalah hasil dari sektor perdagangan. Peningkatan dan ekonomi pendapatan negara Indonesia juga turut didorong oleh aktiviti perluasan operasi bagi simpanan minyak dan pelbagai jenis mineral. Seterusnya, saya akan serahkan kepada rakan saya. Dari segi hubungan antarabangsa di antara kedua-dua negara ini, negara Thailand dan Indonesia menyertai beberapa badan pertubuhan dunia dan serantau bagi menjamin keselamatan dan bantuan dari segi politik, perdagangan dan juga sosial. Di antara pertubuhan antarabangsa yang disertai adalah Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB, ASEAN dan AFTA. Thailand juga telah menyertai PBB sejak tahun 1946 dan juga pejabat PBB ASEAN terletak di Thailand. Thailand juga menerima bantuan Colombo bagi menampung bidang pertanian, industri dan kesihatan negara itu. Selain daripada itu, Thailand juga menyertai Southeast Asia Treaty Organization atau SEATO untuk berlindung dari sempadan negara-negara yang bergolak di ASEAN. Selain daripada itu, Indonesia juga menyertai Organization of Islamic Cooperation ataupun OIC untuk kepentingan negara-negara Islam dunia. Pada 7 Mac 1990, Thailand dan Indonesia menjalinkan hubungan rasmi apabila pejabat perwakilan dibuka di kedua-dua buah negara ini. Duta Besar Indonesia telah dihantar pada 23 Februari 1952. Maka terjalinlah hubungan di antara dua buah negara ini yang mendapat meningkatkan dan mengembangkan semua bidang dan sektor ke arah kemajuan. Selama 70 tahun, hubungan diplomatik ini telah berlangsung dan hubungan ini juga berperanan sebagai rakan kongsi serta menjadi pengasas bersama ASEAN yang dilihat memiliki persamaan kepentingan dalam forum antarabangsa dan serantau. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Haslina Osman, nombor matrik 252333 akan menerangkan berkenaan isu signifikan yang dihadapi oleh kedua-dua buah negara ini. Kedua-dua negara ini sering mengalami pergolakan kuasa dan protes daripada rakyat yang tidak berpuas hati dengan pentadbiran kerajaan yang memerintah. Pada 24 Jun 2021, rakyat-rakyat di Thailand telah melakukan protes besar-besaran di jalanan di Bangkok. Protes ini dilakukan atas kebangkitan marah rakyat Thailand terhadap kegagalan pentadbiran kerajaan dalam menangani pandemik COVID-19 yang menyebabkan jumlah kematian yang tinggi. Manakala di Indonesia pula, pada 24 Jun 2020, satu demonstrasi rakyat telah berlangsung untuk menentang perbahasan draft undang-undang ideologi Pancasila yang berlangsung di hadapan Dewan MPR dan PDR dan DPRD. Tuntutan yang dibuat oleh rakyat adalah menuntut agar tidak meneruskan perbahasan rang undang-undang dan menolak konsep Trisila dan Ekasila di mana konsep ini menjelaskan ciri-ciri Pancasila berdasarkan Tuhan dan nasionalisme. Sekian pembentangan tugasan kumpulan saya. Terima kasih.